Tapi itulah bercakap mengenai dugaan, itulah cabaran sebenarnya yang dihadapi oleh kanak-kanak sepanjang COVID-19 ini. Masalah kesihatan mental mereka kerana kemungkinan ibu bapa tidak mengetahui bahawa anak-anak mereka menghadapi kesihatan mental yang mungkin tidak stabil. Perkara ini perlu untuk diambil perhatian oleh ibu bapa sebagai penjaga anak-anak. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak, apakah peranan ibu bapa? Kita terus saja bersama dengan Dr. Noli Abdul Jabbar, pakar perubatan kesihatan awam, sektor kesihatan mental, pencegahan kecederaan dan keganasan serta penyalahgunaan sustain bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ismail dan juga Syafiqah. Ya, doktor, terima kasih bersama kami. SPM pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih doktor. Doktor, untuk kita mulakan sebagai permulaan, boleh doktor ceritakan berkenaan tentang isu kesihatan mental ataupun isu psikologi dalam kalangan kanak-kanak, doktor? Baik, terima kasih Ismail. Isu kesihatan mental kanak-kanak pertama seperti yang Ismail dan juga Syafiqah highlightkan sebentar tadi, terutama pada ketika pandemik ataupun pada sebelum ataupun post pandemik ini, dia memainkan adalah ataupun kita katakan sebagai isu yang perlu kita ambil cakna. Sebelum itu izinkan saya untuk memberi sedikit informasi ataupun kita nak recap balik apa yang dimaksud dengan kanak-kanak. Kanak-kanak adalah mereka di bawah 18 tahun dan ada overlapping dari segi definisi untuk remaja di mana mereka ni adalah golongan daripada umur 10 hingga 19 tahun. Manakala apa dimaksudkan dengan psikologi itu sendiri adalah satu sains ataupun kajian berkaitan dengan minda dan juga tingkah laku, di mana ianya merangkumilah faktor-faktor biologi seperti penyakit, kebururan, depresi dan juga tekanan sosial contohnya, dan juga disaster contohnya, dan juga environment yang akan mempengaruhi cara berfikir, cara bertindak dan juga apa yang dirasai oleh seseorang itu, terutama kanak-kanak. Dan untuk kanak-kanak bagaimana mereka berinteraksi itu adalah berbeza mengikut umur mereka. Mungkin dari sudut anak-anak bayi, apa yang mereka tunjukkan, reaksi mereka adalah daripada menangis, membayangkan mungkin mereka tak unmet needs contohnya kelaparan ataupun haus, dan juga sekiranya mereka rasa gembira, mereka ketawa, kita nampak jelas. Tapi apabila mereka meningkat usianya, contohnya pada usia remaja, lebih daripada 9 tahun, 10 tahun, mereka banyak memendam perasaan mereka dan akan berkongsi masalah mereka ni pada sometimes not kepada ibu bapa, sometimes ibu bapa sebagai orang yang last sekali lah yang akan mereka berkongsi masalah. Jadi emosi ni adalah satu faktor yang perlu kita ambil cakna sebagai ibu bapa. Apabila tadi doktor mengatakan bahawa mungkin ibu bapa itu menjadi orang yang terakhir menjadi pilihan anak-anak ini untuk mengadu nasib mereka. Jadi ini bermaksud ibu bapa perlu cakna dan juga perlu tahu mengenai gaya keibubapaan atau gaya asuhan ini. Mungkin doktor boleh perjelaskan mengenai apa di antara kategori-kategori ataupun jenis-jenis gaya asuhan yang perlu dipelajari oleh ibu bapa di luar sana. Baik, sebenarnya Syafiqah dan Ismail, untuk kita dapatkan sesuatu kemahiran keibubapaan itu bukanlah sehari dua kita boleh dapat lah. Even kalau kita dapat berkursus pun sebelum perkahwinan itu sendiri pun ianya tidak menjamin kepada keberjayaan untuk kita mendidik anak-anak tu, because sebabnya ianya adalah satu proses dalam kehidupan kita sehari-harian. Dan nombor satu yang kita kena ingat sebagai ibu bapa, kita perlu reseptif. Kita perlu banyak mendengar dan juga observe ataupun melihat pada anak-anak itu. Most of the time kita fail untuk
identify ataupun mengenal pasti anak-anak ini bermasalah apabila kita sendiri tidak cakna, kita tidak mendengar. Kadang-kadang kita marah mereka daripada kita mendengar mereka. Sometimes mereka ni baru nak adjust. Contohnya lah baru nak tukar sekolah contohnya tengok prestasi dia menurun. Kalau dulu mungkin prestasi dia sangat-sangat bagus. Dan bila dia bertukar sekolah terdapat perubahan dari segi nak adjust guru-guru, nak adjust environment sekolah itu sendiri dan juga kawan-kawan sekeliling. Jadi ibu bapa ni kita kena perlulah banyak mendengar, dan nombor satu kita perlu ada dalam diri kita untuk tidak deny ataupun menafikan bahawa anak kita memerlukan pertolongan ataupun ada masalah kesihatan mental. Terutamanya sekiranya kita tengoklah anak-anak kita dari dulu, sekiranya dulu mereka tu lebih ceria, lebih mudah untuk berkomunikasi dengan kita. Tiba-tiba pada satu ketika mereka menjauhkan diri daripada kita ataupun tidak bercakap, mengurungkan diri dalam bilik, dan dalam kes-kes ini kita perlu ambil cakna dan kita kena terima, kita kena accept ada sesuatu yang perlu kita tangani. Kita kena pasti apakah permasalahannya. Doktor, berkenaan juga tentang perkembangan mental anak-anak ini, apakah aspek perkembangan mental ini juga boleh memberi kesan kepada aspek fisiologi ataupun tubuh badan dan juga kesihatan tubuh badan anak-anak? Okey. Sebenarnya aspek psikologi ini sangat-sangat penting. Sama penting seperti kita mengambil berat tentang aspek fizikal, makan, minum, dan juga keperluan yang kita nampak yang fizikalnya. Sekiranya kalau kita tidak tangani dan aspek kanak-kanak ni, ianya akan mengganggu perkembangan fizikal kanak-kanak tu. Dia jadi macam vice versa. Contohnya sekiranya anak tu tak ada motivasi diri ataupun tak ada keyakinan diri, selalu dipukul, selalu diberikan kata-kata sarkastik yang menjatuhkan maruah dia. Mereka ni tak ada orang kata apa, semangat untuk menjalani kehidupan biasa, kehidupan sehari-harian. Contohnya mereka ni tak ada semangat lah nak buat aktiviti fizikal, tak ada semangat nak buat kerja-kerja rumah contohnya yang paling penting, nak basuh baju sendiri pun kadang-kadang mereka tak nak, tak ada motivasi, dan pemakanan pun akan terganggu. Dan ini akan menjuruskan mereka kepada masalah-masalah seperti gangguan seperti mereka ni lebih reseptif ataupun berisiko tinggi untuk mendapat penyakit-penyakit biologi seperti diabetes, hypertension in the long run lah. Dan mereka lebih terdedah kepada masalah kesihatan mental berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Doktor, jika orang dewasa mengalami masalah tekanan ataupun kesihatan mental ini, selalunya ianya berpunca daripada isu kewangan, masalah peribadi ataupun masalah keluarga. Tetapi berbeza dengan kanak-kanak ataupun bayi, kerana mereka sebenarnya tidak mengetahui lagi apa yang berlaku di sekeliling mereka. Jadi apa sebenarnya punca utama yang menjadikan anak-anak ini trigger dan membolehkan mereka menghadapi masalah kesihatan mental ini? Okey, untuk makluman kita semua, ada punca, satu punca yang kita boleh kata that's the factors. Itulah puncanya. Ada multifaktorial, ada banyak punca yang boleh menyebabkan kanak-kanak tu mengalami tekanan dan juga berjurus kepada tingkah laku dan juga idea untuk mencederakan diri sendiri ataupun mengalami masalah tekanan perasaan dan juga to the extreme di mana menjurus kepada tingkah laku bunuh diri. Kadang-kadang apa yang mereka expect tu, apa yang mereka nak tu tak dapat dipenuhi. Contohnya lah kadang-kadang dia tak nak, contohnya pelajar
dia tak berminat pun dengan science stream, dia lebih kepada art stream, tapi ibu bapa memaksa. Tu antara salah satu dari faktor dia. Dan juga high expectation daripada ibu bapa tu sendiri. Mereka sangat-sangat mengharapkan anak tu excellent. Kalau dulu mungkin dia 60% dia punya markah contohnya. Now dia dah achieve. Bagi dia 70% tu is a big jump for him or her. Tapi untuk ibu bapa masih lagi rendah. It's not their expectation. Yang itu menyebabkan anak-anak tu terasa sangat-sangat tertekan. Betul. Dan boleh menjurus kepada tingkah laku yang tidak diingini. Faktor-faktor lain seperti contohnya masa pandemik kanak-kanak ni terutamanya toddlers lah, anak-anak yang bawah 5 tahun mereka ni akan rasa gembira apabila bersebuka dengan rakan-rakan. Main basikal, main kejar-kejar, main bola sepak. Tapi bila dalam keadaan pandemik tu mereka memang sangat-sangat stres. Even anak saya pun dia berumur 6-7 tahun tu, kalau dah lama tak jumpa dengan kawan-kawan tu, mereka sendiri melahirkan perkataan stres tu. Stres tak jumpa dengan kawan-kawan. Tu antara faktor-faktor yang kita kena cakna lah. Dan lebih ekstrim lagi sekiranya terdapat tekanan apabila terdapat pergaduhan dalam rumah tangga itu sendiri. Sama ada antara ibu bapa itu sendiri ataupun antara ibu bapa dan kanak-kanak itu sendiri ataupun anak-anak itu sendiri. Dan satu lagi yang berkait rapat dengan pandemik COVID-19 ini adalah kematian. Ini adalah satu faktor yang kebanyakan boleh kita katakanlah secara keseluruhannya kita dapat tahu dah setiap hari ada berita kematian berkait dengan COVID-19. Jadi antara faktornya kita kena beri perhatian adalah mereka atau anak-anak ni yang kematian sama ada ibu atau bapa ataupun adik. Doktor, untuk kesimpulannya, apakah mungkin pesanan daripada pihak doktor sendiri kepada ibu bapa yang sedang dalam proses untuk mengenali dengan lebih dekat anak-anak mereka dan juga dalam proses untuk menerapkan suatu ilmu keibubapaan dan juga tugas keibubapaan yang lebih efektif, doktor? Baik. Nombor satu kita kena ingatlah unit keluarga itu adalah sangat-sangat penting. Ia adalah satu unit yang akan membina komuniti dan juga seterusnya kepada negara kita secara amnya. Jadi ibu bapa itu sendiri perlu mengetahui peranan mereka masing-masing. Contohnya sebagai seorang bapa, mereka sebagai ketua dalam keluarga dan ibu pula adalah tonggak utama juga yang membantu bapa dalam menguruskan hal-hal dan juga berkaitan dengan anak-anak. Dalam keadaan pandemik contohnya, sama ada kehilangan ibu atau bapa, seolah-olah daripada parent itu adalah tonggak utama dalam keluarga itu sendiri. Dan pada masa sama perlu kita tanamkanlah kemahiran itu dari masa ke semasa. Saya memetik kata-kata daripada Prof. Harina Siraj sebelum ini, di mana kita ini sebagai ibu bapa, kalau dulu kita ibu bapa kita hanya menyediakan sampan golek saja untuk anak-anak kita, untuk kita ni untuk mengharungi dunia pada masa hadapan. Tapi kita sebagai ibu bapa pada masa sekarang ini perlu lebih bersedia, lebih high tech. Mungkin sampan kita tu tak boleh guna sampan lah, kena pakai bot dengan enjin, dengan GPS dan sebagainya. Jadi ilmu itu sangat-sangat penting lah untuk kita mengenal pasti, nombor satu apakah tanda-tandanya sekiranya anak-anak tu mengalami tekanan perasaan, dan juga way forward, bagaimana kita nak menanganinya. Dan juga jangan kita deny, jangan kita menafikan ada masalah
ataupun mental health problem yang perlu kita tangani pada anak-anak. Itu sebenarnya nasihat yang paling penting supaya jangan deny sekiranya anda ada sebarang masalah. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Noli Abdul Jawar, pakar perubatan kesihatan awal sektor kesihatan mental, pencegahan kecederaan dan keganasan dan penyalahgunaan SESEN, Sebahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, terima kasih doktor.